Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Hashim Idin dari Icon. Icon maksudnya Import China Online. Kami adalah tim Icon. Okey, so kali ni kita nak ajar tentang cara-cara macam mana nak borong China online dengan video tutorial. Yang ni saya guide menggunakan video tutorial dan ada juga PDF yang saya sediakan. Okey, sebelum kita start, kita kena ambil tahu kenapa kita nak perlu borong China. Dan yang paling penting, kenapa nak perlu buat online. Dia ada dua topik kat situ. Satu, kenapa nak borong China. Kedua, kenapa nak buat online je. Okey, ramai orang dia nak start business, okey, tapi dia tak tahu nak dapat supplier kat mana. Betul tak? Okey, ada pula orang dia dah start business lama dah, tapi dia still ambil barang dengan orang tengah. Jadi kat situ bukannya kita nak cakap tak elok ambil orang tengah. Tapi kalau kita dah buat bisnes tu lama ataupun kita baru nak start, paling elok kita dapat direct supplier. Jadi kat situ kita dapat kurangkan kos kita. Dan kita akan, bila kos dah kurang, keuntungan insya-Allah akan bertambah. Itu adalah basic tentang bisnes lah. Ada banyak lagi akan saya ceritakan dengan lebih detail dalam video. Okey, so dalam chapter 1 apa yang akan anda belajar? Iaitu adalah tentang intro borong China. Apa pengenalan-pengenalan penting, apa aspek-aspek penting yang perlu anda tahu tentang borong China. Macam mana nak cari barang. Yang itu kita ada topik-topik seterusnya. Macam mana nak kenal pasti supplier. Ini intro borong China. Jadi dalam intro borong China ni kita ajar tentang macam mana nak tahu kenapa kita nak perlu borong China, siapa yang perlu borong dan macam-macam lagi. Dan chapter 2 saya akan ajar tentang web supplier token China. Maksudnya kat sini saya tak menggunakan website tempatan seperti contoh Lazada saya tak pakai, Lelong saya tak pakai, Shopee pun saya tak pakai. Sebab ramai orang dia fikir Shopee itu adalah supplier. Sebenarnya Shopee itu adalah ejen ataupun orang tengah. Kalau kita nak beli sikit-sikit, nak pakai sendiri ataupun nak jual sikit-sikit, okey. Tapi kalau kita punya purpose adalah untuk bisnes, jadi lebih sesuai kita belajar import China online untuk dapatkan betul-betul direct dengan supplier. Okey, chapter 3 saya akan guide macam mana nak daftar akaun. Okey, macam mana daftar akaun, cara dia mudah je. Video tu pun video yang ringkas. Macam mana daftar akaun. Walaupun website nanti saya akan ajar, setengah website dalam English dan setengah website dalam Chinese, jadi kita tak perlu pening sebab kita dah tunjukkan cara mudah nak daftar akaun. Jadi lepas daftar akaun, anda tak perlu risau, anda boleh terus deal dengan supplier dan terus boleh order. Chapter 4 ni adalah antara chapter yang paling penting, yang mana kalau kita tak apply chapter 4 ni, kita akan rugi. Kerugian kita boleh dapat kadang-kadang tu sampai ribu-ribu kalau kita tak apply. Sebab apa? Sebab dalam chapter 4 ni saya akan guide tentang teknik-teknik survey harga supplier. Kita nak cari supplier mana yang bagi harga murah. Pada masa yang sama, kita nak kenal supplier mana yang betul-betul boleh hantar barang, dia ada stok, dan supplier mana yang betul-betul buat bisnes dengan cara yang terbaik. Sebab ada setengah supplier ni dia baru, dia tak kenal lagi, dia tak ada stok, tapi ada setengah supplier ni dia dah lama dalam bisnes. Jadi macam mana kita nak kenal pasti supplier yang betul-betul ada stok, supplier yang dah lama dalam bisnes. Macam mana kita nak tahu supplier yang boleh hantar barang kita cepat tak cepat. Jadi ada cara-cara yang akan saya share nanti. Chapter 5, okey, chatting supplier. Yang ni adalah part yang paling saya seronok buat. Chatting supplier. Kenapa saya seronok buat? Sebabnya kadang-kadang dekat dalam website dia tulis MOQ, iaitu minimum order quantity sebanyak 10 unit, ataupun kadang-kadang tu dia tulis 100 unit. Tapi bila kita chat dengan supplier, kita deal dengan dia, cakap kita ni nak buka kedai ataupun kita nak buat bisnes, kita akan order lagi pada masa akan datang. Jadi supplier tak kisah pun, nak minta satu sampel pun boleh, walaupun dekat website dia tulis minimum 10. Itu ada cara dia yang akan saya share dalam video yang akan datang. Chatting supplier ni topik penting tau. Ada setengah harga supplier tulis dekat website, contohnya 50 yuan, iaitu mata wang Chinese 50 yuan.
Kalau nego dengan supplier, boleh dapat 40, kadang-kadang sampai 30 lebih. Itu bergantung pada kuantiti dan macam mana kita deal dengan supplier. Okey. Chapter 6. Chapter 6 ni demo order. Okey. Demo order ni kita nak faham proses dia step by step. Macam mana nak order dengan supplier. Bila dah order dengan supplier, dia akan hantar. Bila supplier akan hantar, bila supplier dah hantar je, kita akan check pula logistik tracking. Barang supplier dah hantar ke warehouse China. Jadi bila akan sampai ke warehouse China, jadi kita akan track itu di dalam kita punya account sendiri. Itu proses yang tak rumit dan simple je. Kita akan dapat dia punya tracking number dan detail di company mana, logistik mana supplier pakai, dan sebagainya lah. Ada perincian detail dalam chapter 6. Chapter 7. Okey, chapter 7 ni kadang-kadang orang confuse. Dia beli barang besar, nak hantar guna flight ke nak hantar guna kapal laut. Si shipping ni kapal laut. Jadi dia confuse, nak hantar guna flight ke kapal laut. Barang besar ni ataupun order barang kecil-kecil, nak hantar guna flight ke kapal laut. Jadi biasanya barang besar-besar kita hantar guna kapal laut, barang kecil-kecil sikit-sikit guna flight. Tengok kepada keperluan. Ada setengah barang tu walaupun dia besar, walaupun dia banyak, tapi kita nak barang tu cepat. Jadi bila kita nak barang tu cepat, kita akan arrange flight. Jadi kos dia berbeza dengan kos kapal. Okey, yang tu boleh tengok dalam chapter 7. Chapter 8. Okey, macam mana nak track logistik order. Okey, track logistik order. Track logistik order ni maknanya ada dua cara. Yang ni baik, kalau track logistik order ni, satu caranya adalah kita tengok dekat dalam kita punya account. Okey, kita tengok kita punya account, biasanya dia akan ada terus supplier dah post hantar ke warehouse, dia akan ada detail. Barang dah sampai, barang dah post, barang dah sampai ke mana, dah sampai Guangzhou, barang sampai mana, sampai ke warehouse. Dia ada step by step lah. Dia akan update secara online di dalam account masing-masing. Okey. Kalau hantar ke Malaysia guna flight, macam mana nak track? Okey, penghantaran ke Malaysia, macam mana nak track? Okey, kita ada juga website untuk track penghantaran ke Malaysia. Dan biasanya kalau guna flight, dia akan sampai dalam masa 7 hari. Okey, kalau guna kapal sampai berapa lama? Kalau guna kapal, kita akan sampai biasanya dalam 2 ke 3 minggu. So dalam chapter 10, saya akan ajar tentang pre-order versus supply. Okay, so pre-order versus supply. So pre-order versus supply ni penting. Kenapa? Sama ada anda nak buat business pre-order ataupun anda nak buat business supply, mana satu yang anda pilih? Ataupun ada lagi cabang-cabang bisnes lain yang anda rasa lebih sesuai dengan jiwa anda. Okey, itu adalah intro, pengenalan sebelum kita start chapter utama, iaitu chapter 1 tentang intro borong China. Okey, ini adalah video pengenalan. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa anda di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.